Salam sejahtera dan salam serak kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, kerajaan pusat pada dasarnya telah bersetuju mengembalikan autonomi pendidikan dan kesihatan kepada Sarawak. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, persetujuan tersebut adalah sebahagian daripada langkah untuk mengukuhkan lagi hak Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Katanya butiran mengenai perkara itu sedang diusahakan dan diperincikan. Jelas beliau lagi, pengembalian autonomi pendidikan dan kesihatan kepada Sarawak akan menjadi antara agenda semasa mesyuarat pertama Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 63 yang dijadualkan pada awal Februari di Kuching. Selain itu, ujarnya, salah satu agenda mesyuarat itu adalah untuk memutamatkan peruntukan khas untuk Sabah dan Sarawak di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Datuk Seri Fadilah berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan dan minum pagi di Pasar Sentral Sibu pada Sabtu. Terdahulu, beliau meluangkan masa menziarahi makam Rosli Dobi dan bersarapan pagi bersama penduduk tempatan. Semasa lawatan tersebut, beliau menjelaskan kerajaan akan berusaha memastikan generasi muda di Sibu memiliki rumah sendiri meskipun menelan kos yang tinggi untuk melaksanakannya kerana Sibu terkenal dengan keadaan tanah payak gambut yang menyukarkan proses pembinaan segera. Ahli Parlimen Petrajaya itu kemudiannya meneruskan lawatan ke Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang sekitar jam 11 pagi untuk menyantuni anak-anak yatim di bawah naungan Lembaga Kebajikan Anak-anak Yatim Sarawak Peryatim. Berucap ringkas, beliau juga Menteri Peladangan dan Komuniti berkata visi asal penubuhan Peryatim adalah untuk menjaga kebajikan semua kanak-kanak yang tergolong dalam kategori anak yatim sama ada mereka yang telah kehilangan ibu atau bapa serta keluarga yang tidak berkemampuan untuk memberikan jagaan sebaiknya kepada anak-anak terbabit. Katanya Peryatim bukan hanya dihaskan untuk membantu anak-anak yatim yang beragama Islam sahaja. Sebaliknya ia diwujudkan bagi membantu semua tanpa mengira agama dan latar belakang mereka. Beliau juga mengumumkan akan memberi grant sebanyak RM100,000 bagi menampung sebarang program atau aktiviti yang memberi manfaat kepada anak-anak yatim tersebut terutama dalam bidang pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah turut meluangkan masa menghadiri Majlis Malam Mesra Gabungan Parti Sarawak GPS Sibu 2023 di Dewan Kelab Melayu Kampung Nyabor, Sibu. Dalam ucapannya, beliau sekali lagi mengingatkan rakyat agar berdiri teguh bersama kerajaan perpaduan yang melibatkan Gabungan Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN dan GPS. Laporan seterusnya, Kolej Teknologi Sarawak TCS merupakan institusi pengajian tinggi berasaskan perniagaan terbaik di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, TCS mempunyai kadar kelulusan yang tinggi yang melebihi jangkaan dan ia merupakan pencapaian cemerlang di mana dapat membantu melahirkan graduan dengan kemahiran kebolehpasaran yang mendapat permintaan tinggi dalam industri pekerjaan. As such, it It's no surprise that about 98% of TCS graduates are employed within 6 months after they have completed their studies. Studying at TCS also comes with a variety of advantages, as the college offers first-rate courses from University Technology Malaysia, UTM, and University Kuala Lumpur, UniKL, all of which are 5-star higher learning institutions in Malaysia, as well as its very own homegrown foundation and diploma programs. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazran Abang Hipni dalam Majlis Istiadat Convocation ke-17 Kolej Teknologi Sarawak di Raya Hotel Kuching pada Sabtu. Tambahnya lagi, penuntut TCS turut mempunyai kelebihan menerima bantuan kewangan kerajaan dalam membantu pelajar untuk membayar yuran pengajian bagi mengurangkan beban kewangan pelajar serta dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pelajaran. Selain itu, ujarnya, khidmat masyarakat adalah bahagian yang penting dalam pendidikan serta pembangunan tingkah laku di mana penuntut berpeluang untuk mempelajari kemahiran kepimpinan, kerja berpasukan dan belajar tentang komuniti dan dunia di sekeliling mereka. From my experience, Technology College Sarawak has placed a strong emphasis upon the students participating in community service. Activities such as Paint the World has allowed the use of Technology College Sarawak to practice volunteerism, leadership and creativity.
Sementara itu, beberapa graduan yang ditemui wartawan unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS rata-rata menzahirkan perasaan gembira atas kejayaan yang dicapai dalam pelajaran mereka. Hari itu is something yang very happy for me and for my parents and my family memang ada di situ juga. So it's a very proud moment for me and my family yang kami telah di awarded as the best student for degree programs. And actually before this, I was also the best student for foundation program. And during that time, I promised my parents that I'm going to be the best student once again. And yes, I'm proud again today to be awarded once again as the best student for TCS. Achievement today, first of all, saya ingin terima kasih kepada Tuhan, khususnya tulang belakang saya, my parents, then followed by lecturers yang dah bertugas lumus mengajar saya di Kolej Lamatok. Achievement today, ini taklah achievement saya today. I've been awarded as a best degree student 2021. Actually, kami benar-benar tak sangka sebenarnya. Beralih ke perkembangan lain, dengan Pusat Sokongan Sosial Komuniti CSSC Kuching merupakan komitmen kerajaan GPS kepada agenda keteraguman sosial dalam usaha mencapai status negeri maju dan pembangunan seimbang menjelang tahun 2030. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kerajaan Sarawak menekankan pembangunan yang bersepadu dengan beri tumpuan kepada pembangunan fizikal, ekonomi serta pembangunan dari aspek sosial. Dengan penubuhan CSSC Kuching ini, kita percaya masalah sosial dapat kita tangani secara bersepadu dan insya-Allah tempat ini saya yakin akan menjadi pusat rujukan intervensi sosial yang berjaya. This is the first one in Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Malam Solidariti Kesejahteraan Komuniti bersama pemimpin masyarakat daerah Kuching di CSSC Kuching, Wisma Ho Ho Lim pada Sabtu. Datuk Seri Fatimah yang juga pengurusi Lembaga Penasihat CSSC Kuching beritahu pusat seumpamanya akan turut dilaksanakan di Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Lawas. InsyaAllah we have a few more yang juga telah diluluskan oleh Kabinet ialah di Sibu. We have identified the place dan Bintulu dalam proses innovation pembinaan, Miri, Lawas, Mukah, Sri Aman dan Kapit. InsyaAllah jadi ini akan menyusul. So this is a pilot project dan insyaAllah menggunakan pengalaman yang ada, kita akan juga urus tempat CSSC di tempat lain dengan baik. Jelas bila lagi, CSS Kuching adalah sebuah pusat transformasi sosial dan rujukan intervensi dalam komuniti yang penting untuk menangani masalah sosial dalam kalangan komuniti di negeri ini. CSS Kuching menyediakan perkhidmatan 9 komponen perkhidmatan seperti berikut. Di Miri pula, sikap saling menghormati dan toleransi dalam kalangan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, kaum dan agama adalah antara asas keutuhan perpaduan di negeri ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, perpaduan di negeri ini perlu sentiasa dipelihara agar rakyat Sarawak terus menikmati kehidupan yang aman dan damai. Inilah cara hidup kita di Sarawak. Kita boleh melihat di Sarawak di sini memang kita tak kira apakah agama kita ataupun kaum ataupun budaya, kita sentiasa hormat dan menghormati di antara satu sama lain. Dan apabila tibanya perayaan, kita merayakan yang bersama. Jadi kita boleh melihatlah apabila kita hormat dan hormati, kita faham, kita terima kepelbagaian masyarakat kita maksudnya di Sarawak, maka kita boleh hidup dalam sebuah masyarakat yang sejahtera. Inilah masyarakat Sarawak.
Ya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis rumah terbuka Christmas di Good Shepherd Church Lutong Miri pada Sabtu. Datuk Seri Lee menambah rakyat Sarawak perlu sentiasa mengekalkan cara hidup dan tradisi masing-masing tanpa dipengaruhi kumpulan atau individu ekstremis sama ada dari luar atau dalam Sarawak yang sengaja menghuru-harakan suasana aman damai yang dinikmati ketika ini. Selanjutnya, kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sentiasa memberi keutamaan kepada klinik-klinik atau hospital-hospital yang memerlukan perhatian mendesak. Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni berkata, antaranya keputusan cadangan pembinaan hospital tambahan di daerah Simunjan akan diketahui dalam Pelan Pusingan ke-4 Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Dan cadangan daripada pihak pengarah Hospital Simunjan dan juga Jabatan Kesihatan Negeri adalah untuk membangunkan hospital tambahan, dan mereka telah mengusulkan cadangan tersebut ke dalam rolling keempat, dan senarai-senarai rancangan Malaysia yang ke-12 sedang dikumpul untuk dimuktamadkan dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Dan juga tidak semua cadangan-cadangan tersebut akan dapat kita tunaikan dan laksanakan kerana kita masih lagi mempunyai beberapa projek-projek yang akan diteruskan daripada rolling-rolling yang sebelum ini. Tetapi keutamaan memang akan kita berikan kepada klinik-klinik dan juga hospital-hospital yang memerlukan perhatian. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan kerja ke Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Bandar Simunjan pada Sabtu. Lukanisman yang juga ahli Parlimen Sibuti menambah keutamaan akan diberikan kepada projek-projek yang sangat mendesak seperti Hospital Baharu Simunjan. Katanya pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS telah mengemukakan 18 cadangan projek tambah baik kepadanya, namun projek itu akan diputuskan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Turut hadir dalam lawatan tersebut adalah Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Ola Dris, Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Uy Chu Hok, Pegawai Daerah Simunjan Seroji Ludin, Pengarah Hospital Simunjan Dr. Norazila Morni dan Pegawai Kesihatan Daerah Simunjan Dr. Joshua Pettison Legi. Terdahulu, Lukanisman bersama rombongan telah melakukan tinjauan keadaan bangunan Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan, Klinik Ibu dan Anak Simunjan Bandar, kuartus kediaman petugas kesihatan serta Hospital Simunjan. Beliau bersama Rodiah serta Aula juga turut menyantuni para pesakit yang dimasukkan di hospital berkenaan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk podcast.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Media Berfakta, salam UKAS.